Analogi Quran. Analogi Quran ini boleh kita sebut sebagai al-amthal Quraniyah. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-amthal al-Quraniyah. Biasa diterjemahkan sebagai perumpamaan. Juga kalau kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menterjemahkannya sebagai bidalan. Saya meletakkan analogi. Sebab dia mempunyai unsur perbandingan sebenarnya. Jadi itu sekadar istilah perkataan saja. Tetapi ilmu tentang al-amthal ini sebenarnya mengikut al-Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa ia merupakan ilmu yang terpenting dalam ulumul Quran. Kalau kita nak belajar Quran, kita belajar juga ulumul Quran. Kita nak tahu ayat Quran, kita kena lihat apa itu sebab nuzul, apa itu makiyah, apa itu madaniyah dan sebagainya, apa itu amsal. Maka dengan sebab itu Al-Imam Mawardi menyatakan ini ilmu yang terpenting. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan setiap mujtahid wajib memiliki tentang ilmu al-amthal. Baik, jadi maknanya di situ itu antara kita kata keutamaan ataupun satu perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Jadi dalam buku ini macam disebut oleh pengurusi tadi ada 44 tajuk. Dia banyak lagi tajuk sebenarnya. Tapi saya muatkan 44. Ni pun dah hampir 340 sebab jadi orang kita ni tak boleh baca tebal-tebal sangat. Kalau baca tebal-tebalnya takut tidur kan. Jadi saya sendiri pun macam tu juga. Kita baca sikit-sikit kan. Jadi ada lagi insya-Allah. Mungkin akan datang saya akan sambung lagi dia punya perbahasan perbincangan dia. Cumanya macamnya disebut juga tadi, saya cuba susun mengikut surah. Yang pertamanya saya membincangkan tentang apa? Analogi yang Allah datangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Itu yang pertama, tajuk yang pertama. Sebab itu kalau sesiapa yang ada Quran dia boleh baca, dia boleh lihat. Allah sebut إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Allah sebut bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu untuk membuat analogi, membuat perbandingan seperti nyamuk. Dalam surah Al-Baqarah ni Allah Ta'ala buat analogi nyamuk ataupun fama fauqaha, maksudnya unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fa'amma alladhina amanu, orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim, mereka mengetahui itu merupakan kebenaran daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, tetapi golongan yang kufar, fayaqulun, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa ni analogi yang Allah nak buat ni, apa ni perbandingan ni, sebut binatang kecil-kecil, haiwan kecil-kecil, nyamuk kan, begitu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak orang sesat dengan perbandingan itu, dan Allah menjadikan ramai yang mendapat petunjuk dengan sebab. Wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin, dan Allah tidak menjadikan mereka itu sesat melainkan orang yang fasik, orang yang nak kepada kesesatan. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Faqr Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ataupun dikenali sebagai Tafsirul Kabir menyatakan bahawa memang golongan kafir ini, orang kafir ini, dia telah mendatangkan keraguan dengan menyatakan bahawa alah, Quran ni sebut benda kecil je. Dalam ayat lain Allah sebut tentang lebah kecil juga. Ayat lebah kan, dalam surah An-Nahlu Allah cerita pasal lalat. Dalam surah Al-Hajj kecil juga lalat. Allah cerita tentang labah-labah, surah Al-Ankabut kecil juga. Kan? Semua kecil-kecil je kan. Allah cerita tentang semut, surah apa? Semut.
An-namlu. An-namlu. Semut. Kecil juga. Orang Arab ni, musyrikin ni, musyrikin lah kita sebut, yang engkar kepada Quran. Mereka kata Quran ni tak fasih. Sebab apa? Sebab cerita haiwan kecil-kecil je. Kan? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab keraguan golongan kufar tersebut melalui ayat. Ayat surah Al-Baqarah ayat 26 ini nak menyatakan bahawa sesuatu yang kecil itu bukanlah menunjukkan ataupun bukanlah menafikan kefasihan dalam perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran, tetapi kecil-kecil, kita istilah kita panggil apa? Kecil-kecil cili padi. Kan? Kecil, dan main kecil-kecil, dia memberi hikmah yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab itu, Syekh As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, baru saja meninggal dunia. Dia ada kitab tafsir dia, antaranya Safwatul Tafasir. Saya dulu mula-mula belajar tafsir ni, antara yang saya berujuk adalah kitab ini. Sebab dia 3 jilid ya, tak banyak. Kan? Kita kalau boleh nak tengok ringkas-ringkas tu, lepas tu barulah kita meningkat tengok yang lebih besar. Kan? Sebab kita apa-apa kalau kita belajar Al-Quran, kita nak tadabbur Quran, kita kena faham Quran dulu baru boleh tadabbur. Macam mana nak tadabbur kalau kita faham? Dan kalau kita nak faham pula, kita mesti merujuk kepada kitab-kitab tafsir Al-Quran. Dan kitab tafsir ni juga, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, siapa yang berminat dengan tafsir, ilmu tafsir ni ilmu yang sangat seronok sebenarnya, sebab dia berkaitan dengan Quran. Bila apa-apa yang berkaitan dengan Quran, Allahu Akbar, kita rasa nikmat yang teramat sangat sebenarnya. Orang rasa nikmat bila baca Quran kan, itu nikmat baru sikit. Kalau kita mengkaji Quran, kalau kita mendalami ilmu makna Al-Quran, kita menghayati isi kandungannya, ya Allah, nikmat lagi banyak kita akan terasa. Sebab apa? Sebab bila setiap kali kita baca Quran, kita ada feel. Itu penting tadabbur tu. Itu penting mutiara tadabbur ni. Tadabbur menghasilkan mutiara yang sangat-sangat berharga sebenarnya. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu. Jadi orang yang terlibat dengan Quran ni alhamdulillah lah. Dan kita doakan moga-moga kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Apatah lagi dalam bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi As-Sabuni ketika mana membahaskan ayat surah Baqarah ayat 26, dia telah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah bebas mendatangkan apa saja analogi. Sama ada perkara kecil seperti nyamuk, atau yang lebih kecil daripada itu, atau perkara-perkara besar. Itu hak Allah Ta'ala. Adalah hikmah dia. Siapa nak memperolok-olokkan pula? Memperoloklah kadang kamu tak faham, kamu tak kerti. Dan Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama Syria yang juga baru meninggal dunia, dia ada kitab tafsir dia yang terkenal yang menjadi rujukan kita juga, iaitu Tafsirul Munir. Dia menyatakan bahawa bukanlah satu keaiban dan pelik apabila analogi Quran itu didatangkan dalam bentuk yang kecil atau besar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan analogi dalam Quran adalah tujuan untuk mendedahkan, memberi gambaran makna yang lebih jelas, bertujuan menyingkap maksud yang dikehendaki dengan sesuatu yang dapat dirasai, serta mendedahkan segala kesamaran, segala kekaburan yang wujud. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana melakukan sesuatu untuk merealisasikan maslahah, sama ada membawa analogi dalam bentuk besar ataupun bentuk kecil, semuanya mengikut kesesuaian, semuanya mengikut hikmah-hikmah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, satu perkara yang kita dapati bahawa walaupun golongan musyrikin memandang sinis terhadap haiwan kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini, namun kajian sains pada hari ini mendapati bahawa penciptaan haiwan kecil inilah, macam nyamuk inilah, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta sesuatu. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang nyamuk
dan banyak juga penemuan-penemuan yang amat bermanfaat dapat dihasilkan. Melalui haiwan sekecil inilah, melalui nyamuk inilah, seorang nama dia Sir Ronald Ross 1857 hingga 1932, dia memperoleh anugerah Nobel dalam bidang fisiologi dan perubatan pada tahun 1902. Sebab apa anugerah ni diberikan kepada dia? Anugerah ni diberikan kepada dia sebab dia buat kajian tentang nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ni hari ni kita panggil nyamuk teruk. Dia buat kajian tentang nyamuk ni selama 18 tahun. Barulah dia dapat hasil bahawa nyamuk inilah menyebabkan penyakit malaria. Jadi, bila Allah Ta'ala cerita tentang nyamuk, sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa nyamuk yang ada kesan kepada manusia. Bukan sekadar nyamuk cerita semata-mata. Sudah tentu penceritaan dia untuk kita ambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Jadi bila Allah cerita tentang nyamuk, sudah tentu nyamuk yang ada kesan pada manusia. Dan nyamuk ni bila buat kajian didapati bahawa nyamuk yang ada kesan pada manusia hanyalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Dan dalam ayat ini Allah sebut apa? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Ba'udah ini maksudnya nyamuk betina. Kan? Ba'udah kalau belajar bahasa Arab kita biasa jumpalah. Kalau perempuan ni dia ada ta marbutah di belakang tu, ada sanggul. Sebab tu kalau laki-laki latif, perempuan latifah, jamil, jamilah. Dia ada beza kat situ kan. Jadi begitulah. Ba'udah ni betina. Jadi Allah Ta'ala sejak 1400 tahun dulu Allah cerita, Allah bagi perumpamaan dengan nyamuk betina. Why? Sebab apa-apa yang datangkan oleh Allah, sesuatu kalau Allah sebut haiwan yang memberi kesan kepada manusia. Pada hari ini kajian mendapati bahawa haiwan yang memberi kesan pada manusia, nyamuk ambil kesan pada manusia adalah nyamuk betina. Maknanya yang isap darah orang tu nyamuk betina. Nyamuk jantan tak isap darah. Nyamuk jantan dia sebab asal nyamuk ni dia makan manis-manisan, nektar. Tetapi sebab apa nyamuk betina makan darah, hisap darah? Sebab dia nak menghasilkan generasi demi generasi. Maka dia perlukan protein yang ada dalam darah. Kajian dibuat pada hari ini. Jadi, nyamuk itu sahaja orang boleh buat kajian macam-macam. Lepas tu saya sebut tadi, Sir Ronald Ross tu, dia buat kajian tentang nyamuk nyamuk saja 18 tahun. Sedangkan ada pandangan kata nyamuk ni ada 2,500 spesies. Ada yang kata 3,000 spesies. Agak-agak berapa tahun nak habis? Kalau satu saja dah 18 tahun. Kalau 3,000 spesies, 2,500 spesies, banyak mana berapa tahun diperlukan. Jadi maknanya di situ, Allah mendatangkan ayat ni untuk kita berfikir. Sebab ayat-ayat analogi semua nak mendatangkan kepada kita untuk berfikir. Sebab tu dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Hashr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Nampak ayat 7. La'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka berfikir. Allah Ta'ala kata, "Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal," kalau kami turunkan Quran itu atas jabal atau bukit atau gunung ganak, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, nescaya kau akan nampak yang kata bukit bukan gunung ganak itu tersungkur, pecah berderai, takutkan kepada Allah. Wa tilkal amsal, itu nah analogi yang Allah nak bagi. Perumpamaan, perbandingan yang Allah nak bagi kepada manusia. La'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka berfikir, menggunakan akal untuk berfikir. Jadi nak ceritanya apa? Ayat-ayat amsal, ayat-ayat analogi dalam Quran semuanya mengajak manusia untuk berfikir, menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita berfikir ke arah jalan yang betul. Jangan tak guna akal langsung. Sebab tu kata para ulama, akal ni dia seumpama apa? Akal ni dia seumpama mata. Dan
kita ni kalau nak melihat, kita perlu pada apa? Mata, satu. Lagi, ada mata boleh tengok kan? Belum tentu. Kan? Belum tentu. So, perlu pada apa nak tengok? Perlu kepada cahaya, nur. Ada mata, ada cahaya, boleh tengok. Dan cahaya itu umpama apa? Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala. Nah, umpama cahaya. Quran umpama cahaya. Okey. Akal umpama mata. Begitu. Jadi, kalaulah ada mata, ada akal, tapi tak ada Quran, tak ada wahyu, mana tak ada cahaya, boleh nampak tak kita? Tak nampak. Gelap, apa pun tak nampak. Begitu juga kalau ada Quran, Quran diturunkan, orang tak ada akal, mana tak fikir, tak buat tak tahu aja. Macam ada cahaya, mata tak ada. Boleh nampak tak? Tak nampak juga. Cahaya ada, tapi mata tak ada. Tak nampak juga. Maka dengan sebab itu, kena ada kedua-duanya. Baru boleh nampak. Cahaya ada, mata ada. Maka baru kita nampak. Maka dengan sebab itu, banyak ayat Quran yang Allah sebut tentang menggunakan akal untuk berfikir. La'allahum yatafakkarun. Moga-moga mereka berfikir. Jadi maknanya dalam ayat ini sebagai contoh. Dalam surah Baqarah 26 yang kita bincangkan ni, yang merupakan topik yang pertama dalam buku ini. Topik 44 tadi. Ini topik pertama. Masa yang terhad ni mungkin kita ambil satu topik je lah. Bincang banyak topik. Kena ada siri-siri je lah. Kan? Perbincangan tu. Masa pun terhad. Lepas ni ada juga soal jawab dan seumpamanya. Ia akan diberikan dan insyaAllah mudah-mudahan kita bila soal jawab tu dia lebih interaktif, insyaAllah kita lebih dapat manfaatnya lebih. Jadi maknanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa sesungguhnya Allah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Allah tak segan untuk buat perumpamaan, untuk buat analogi, walaupun dengan ma ba'udatan fama fawqah, walaupun dengan seekor nyamuk. Kerana apabila dikaji dan diteliti, hari ini kita dapati bahawa pengaruh nyamuk amat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan nyamuk sekecil yang tetapi boleh memberi kesan yang besar kepada hidup mati manusia. Sebab tu orang cukup gerun dengan nyamuk. Dan satu gigitan nyamuk boleh bawa kepada kematian. Pernah satu ketika ada orang Arab, Jordan, dia datang Malaysia. Tulan kawan atas kawan lah. Kawan saya beritahu dia, kalau kamu nak jumpa datang Malaysia ni, cuba kontak saya. Sebab dia tak nak sabar-sabar, dia kontak lah. Dia ni orang bisnes, dia nak beli barang kat Malaysia ni. Tak apalah, saya boleh bantulah, saya kata. Cuma sampai dekat airport, saya ambil dia. Kan, hantar dia ke hotel, dia pun cerita, sini ada nyamuk. Saya kata, apa saya tiba-tiba tanya nyamuk ni? Aku dengar dia kata, nyamuk ni. Seekor nyamuk gigit dia, dah boleh menyebabkan kematian. Aku takut dia kata. Jadi maknanya nyamuk jangan main lah. Benda kecil je. Tetapi memberi kesan yang besar kepada manusia. Sama-sama di seluruh dunia hari ini, macam-macam jenis nyamuk ada. Macam-macam jenis nyamuk ada. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat bahawa nyamuk ini Allah Ta'ala bagi perumpamaan tentangnya. Bagi analogi untuk kita mentadabbur, untuk kita menghayatinya. Tuan-tuan, mengikut kajian yang dibuat, nyamuk ni kita sebut tadi nyamuk betina. Okey, Quran ada cerita nyamuk betina. Bila nyamuk dia gigit kita, gigit di darah zat, di darah. Apa kesan pada kita? Tapi yang menariknya kalau orang kaji bab nyamuk ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Nyamuk ni dia bila diisap darah dia bukan tulis gitu ya, dia analyze tu darah tu. Dia analyze tu sesuai atau tak sesuai. Okey ke tak okey. Kalau okey boleh ambil. Kalau tak okey tak ambil. Itu. Sebab itu kadang-kadang manusia ni yang Allah bagi akal fikiran pun dia tak analisis dah. Halal haram dia sabu semua ya, dia tak tengoklah hak mana okey mana tak okey kan. Sebab itu kita nak ambil pengajaran juga daripada nyamuk yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk analogi. Jadi kalau sekadar nyamuk, ahli sains kata tak ada apa. Nyamuk tak ada apa. Dia gigit ya. Kemudian apa yang terhasil? Yang terhasilnya kita akan rasa gatal.
gatal, garu, nampak merah-merah sikit tangan kita. Kan? Itu je. Tetapi harus kita ingat, ayat ni Allah Ta'ala sebut, fama fawqaha. Fama fawqaha itu maksudnya fama dunaha. Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Mereka menyatakan, begitu juga Al-Zuhaili dalam Al-Tafsirul Munir, menyatakan bahawa fama dunaha itu merujuk kepada makna asghar minha. Bukan sekadar nyamuk yang Allah nak cerita kat kita. Allah Ta'ala kata unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa dia? Di sinilah didapati bahawa unsur yang lebih kecil itu adalah mikroorganisma yang dibawa oleh nyamuk yang memberi kesan kepada penyakit. Yang mana unsur yang lebih kecil ni kita tak dapat lihat dengan mata kasar, kita kena menggunakan mikroskop untuk melihat mikroorganisma yang kecil itu. Yang seterusnya barulah kita nampak tu dia rupa-rupanya ada benda, ada perkara besar yang Allah nak sampaikan pada kita. Dengan kemajuan sains teknologi hari ni kita dapat tengok, uish, rupanya dahsyat. Bahawa nyamuk itu bukan takat nyamuknya, unsur yang terkecil yang ada pada nyamuk itu yang memberi kesan besar kepada manusia. Itulah timbulnya denggi, timbulnya malaria, timbulnya chikungunya, timbulnya H1N1, timbul macam-macam satu-satu. Entah akan datang, entah nama baru lain juga akan ada. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kemajuan teknologi pada hari ini dapat membuktikan kehebatan Al-Quranul Karim sebenarnya. Bila mana kita mentadabbur Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, barulah kita dapat rasakan subhanallah, aku tak pernah terfikir sebelum ni. Aku tak pernah tahu sebelum ni. Tetapi rupa-rupanya apa yang Allah Ta'ala bagi itu, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, memberi satu gambaran yang sangat-sangat jelas betapa manusia ini sangat kerdil di depan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berbangga, jangan kita rasa kita hebat, kan? Sedangkan nyamuk sekecil itu pun kita tak nak cipta, lalat sekecil itu kita tak nak cipta, tak boleh. Kita hanya boleh mengkaji, kita melihat bagaimana keunikan haiwan-haiwan yang Allah cipta itu. Allah sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surah An-Nisa ayat 82. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan, mentadabbur isi kandungan Quran? Kalau Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya. Banyak perselisihan dapat daripada Quran. Kalaulah mereka dapati kalau mereka rasa bahawa Al-Quran itu tidak benar, ataupun kalau mereka tidak mentadabbur Quran, tetapi Quran bila ditadabbur, kita akan dapati bahawa tidak ada sedikit pun pencanggahan. Sebab itu satu buku yang menarik, Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang profesor perubatan dari Perancis, tak silap saya University of Sorbonne. Beliau ni dalam buku beliau menarik The Bible, the Quran and Science. The Bible, the Quran and Science. Dia buat kajian. Kajian bagaimana? Kajian Quran dengan Bible. Kajian sains dengan Bible. Kajian sains dengan Quran. Dia buat analogi juga. Dia buat perbandingan juga. Dan akhirnya dia kata apa? Aku dapati banyak percanggahan fakta. Bible dengan sains. Tetapi dia kata, aku tak jumpa any single error in the Quran. Dalam Quran ni, aku tak jumpa satu single error pun tak ada. Yang kata Quran. Sebab itu, bila dia sendiri menghayati Al-Quran, dia cuba lihat translation dia, dia cuba memahami isi kandungan dia, dikaitkan pula dia ahli sains. Subhanallah, akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadat di masuk Islam. Nampak kebenaran yang ada dalam Quran. Begitu terserah. Antara ayat yang dia sangat kagum, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka Allah Ta'ala tidak mampu untuk menghimpunkan balik tulang belulang mereka selepas mati? Sebab apa?
Sebab golongan musyrikin, mereka mempertikaikan. Dia beritahu Nabi Muhammad, Muhammad, kita dah mati jadi tulang reput, nak hidup balik macam mana? Kan? Macam mana tulang kita ni hidup balik? Macam mana? Ada seorang kafir Quraisy tu, dia berjumpa Nabi, dia bawa satu tulang. Dia bawa satu tulang, dah lama reput, dia pun relaikan depan Nabi, perang, dia patah, dia pun buang di udara. Dia kata, Muhammad, cuba lihat tulang. Habis debu. Nak jadi apa? Macam mana nak hidup balik? Lupakah dia bahawa dia dulu bukan sekat debu, habuk pun tak ada, apa pun tak ada. Allah Ta'ala ciptakan manusia minal adami, daripada tidak ada langsung kepada wujudnya. Nak kembalikan tu mudah sangat bagi Allah Ta'ala. Allah sebut apa? Apakah manusia menyangka Allah tak mampu untuk mengembalikan, menghimpunkan tulang belulang mereka? Bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah mampu lebih daripada itu. Allah mengembalikan, menyusun kembali jari jemari mereka. Maknanya di sini, satu gambaran nak menunjukkan kepada kita bukan dekat tulang, jari ini yang lebih complicated. Pada hari ini baru kita tahu, rupa-rupanya sel-sel jari ini kita ni paling unik dalam dunia. Jari lah. Sebab apa? Sebab jari ini dapat membezakan identiti seorang dengan seorang. Dan ilmu ini baru dapat diketahui abad ini. Kalau tak silap saya, Scotland Yard, unit pengesahan jenayah di Scotland, dia menggunakan cap jari untuk mengesan jenayah tahun 1902. Yang baru 100 tahun lepas. Quran dah turun 1400 tahun. Nampak tak? Jadi hari ini baru kita dapat tahu, Allahu Akbar, kita tengok kita ni 10 jari ni. Setiap jari kita tak akan sama dengan orang lain. Tak akan sama. Uniknya. Sebab tu hari ni kalau kita travel luar negara, hari ni sekarang ni dah border dah buka. Bolehlah. Siapa-siapa nak travel. Kan? Kalau kita pergi luar negara, kita akan berdiri di immigration, dia akan suruh kita letak jari. Bukan cak jari, dulu di ibu jari. Kemudian sekarang ni, semua lepas buat yang ni pula peram 8. Mulai 2, campur 8, peram 10 jari dia tengok. Sebab apa? 10 jari ni tidak sama. Manusia ramai mana pun, berapa bilion manusia atas muka bumi ni, walaupun dia ni kembar seiras sekalipun, dia takkan sama jari dia. Subhanallah. Tuan-tuan, kita mana mentadabur ayat suci Al-Quran. Tambah-tambah hari ni orang belajar pelbagai ilmu. Orang belajar sains hari ni. Orang belajar biologi. Orang belajar astronomi. Orang belajar matematik. Orang belajar kimia. Orang belajar engineering. Belajarlah apa pun. Cuba kita rujuk pada Quran. Di situ kita akan kagum. Kita akan rasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana analogi-analogi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Quran itu sebenarnya memberikan gambaran kepada kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran itu yang begitu hebat. Saya nak petik satu. Ayat 85. Bukan. Analogi yang ke-11. Muka surat 85. Dalam buku ni lah. Siapa ada buku dia boleh ni. Siapa tak ada buku dia dapatkan buku ni. Mudah-mudahan dapat manfaat. Allah Ta'ala sebut, ni sebagai contoh lagi lah, dia banyak. Tapi saya ambil contoh-contoh yang terfikir nak ambil lah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Surah Al-An'am ayat 125. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa? Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki akan memberikan hidayah kepadanya, nescaya yashrah sadrahu lil Islam, nescaya Allah lapangkan dada dia untuk Islam. Wa may yurid an yudillahu, akan tetapi sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, ka'annama yasa'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki ke atas langit. Allahu Akbar. Apa maksudnya ni? Dalam ayat ni Allah Ta'ala buat analogi.
antara orang yang dapat hidayah dengan orang yang engkar kepada Allah. Allah bagi hidayah kepada orang yang nak kepada hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha mengetahui siapa yang nak kepada hidayah. Jadi, siapa nak hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi siapa yang engkar, Allah bagi kesesatan pada dia sebab engkar sana. Jadi, golongan yang dapat hidayah, dia selalu akan mencari kebenaran dalam kehidupan. Maka dia akan rasa lapang. Dia akan rasa lapang dengan segala ajaran Islam. Kerana apa? Ajaran Islam itu satu ajaran yang sangat-sangat realistik. Yang memberi kebaikan duniawi ukhrawi. Jadi orang mencari hidayah Allah Ta'ala ni, dia akan cari. Dan dia akan dapat Islam. Sebab itu, yashrah sadrul Islam. Lapang dada dengan Islam. Sonok aja. Segala aturan Islam, ajaran Islam terbaik. Contoh puasa. Puasa dalam bulan Ramadan ni saya biasa mengajar di Perkip. Selalu jugalah. Satu ketika saya ingat lagi, kita buat tazkirah waktu petang pukul 6 sebelum berbuka puasa. Adalah waktu sejam lebih kurang tazkirah, bincang soal jawab. Memang ada yang dihadiri. Yang hadir antaranya ialah apa? Ialah non-Muslim. Mereka juga soal jawab. Dia pun puasa juga. Dia puasa. Makan sekali. Ada seorang tu dia kata dia puasa. Saya tanya Islam lah. Belum lagi dia tak Islam. Sebab apa puasa? Sebab kesihatan. Kesihatan yang baik. Jadi maknanya saya kata kat dia ialah kamu puasa dapat sihat je lah. Tapi tak dapat lah. Lagi mana kamu tak beriman kepada Allah. Dan asalnya alhamdulillah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab daripada belum Islam lagi dia tengok cantiknya ajaran Islam. Lepas tu dia masuk Islam lagilah lapang dada dia dengan Islam. Seronok. Maknanya orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi golongan yang engkar. Oh tak boleh. Dengar Islam sikit tak mau dah. Tolak dah. Hukum Islam. Kuno. Letak begitu. Primitif. Ayat Quran sebut. Ayat Quran cerita untuk 1400 tahun tak sesuai untuk zaman sekarang. Kononnya. Kan? Allah sebut apa? Mereka punya sempit dada tu ka'annama yasa'adu fis sama, seumpama orang mendaki atas langit tu. Tuan-tuan, cuba kita fikirkan, cuba kita tadabbur tengok sikit. Allah sebut 1400 tahun dulu dalam suasana orang tidak ada kemampuan nak mendaki atas langit, nak naik atas langit, terbang pun tak ada waktu tu. Tak ada. Mana ada? Jadi Allah dah sebut dah 1400 tahun dulu bagaimana orang yang sesat ini, yang dengan Islam ni tidak lapang dada lah kita kata. Dada maka bila sebut tentang Islam ni, sempit dada. Kebencian itu ada. Tak suka tu ada. Memang ada orang macam dia benci dengan Islam. Sebut Islam tak mahu dah. Sebut ajaran Islam dia akan cari nak attack. Dia bukan kaji buat Islam pun. Dia tak tahu pun. Tetapi permusuhan itu wujud. Maka Allah Ta'ala kata dia punya sempit dada tu macam mendaki atas langit, macam naik ke atas langit. Tuan-tuan, subhanallah, 1400 tahun berlalu. Hari ni, dengan ilmu pada hari ni, baru kita tahu. Sebab manusia dengan moden ni dah mula meneroka angkasa lepas. Mula naiklah no. Kita juga ada juga, Syekh Muzaffar kita naik sampai ke ISS. Ada yang naik sampai ke planet, ke bulan dan sebagainya. Baru dapat tahu bila mana naik ke atas, kita kurang oksigen. Semakin atas, makin oksigen makin kurang. Maka pada ketika itu, dada makin sesak, makin sempit. Sebab apa? Sebab kekurangan oksigen yang perlu kepada bantuan oksigen. Sebab itu orang yang naik ke angkasa lepas, mereka bawa tung belakangan. tung belakangan. Ada oksigen yang membantu mereka. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab itu, orang yang mentadabbur ayat suci Al-Quran melalui analogi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, sudah tentu dia akan nampak keagungan Allah. Dia akan nampak, dia akan rasa betapa mukjizat yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Dan dia akan nampak betapa hebatnya Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Mu'jiz, yang punya mukjizat. Dan di situ dia akan rasa cinta dengan Quran. Dia akan mengkaji Quran lagi. Dia akan menghayati Quran. Dia bukan setakat baca Quran saja, tetapi dia cuba memperhalusi isi kandungan Quran satu persatu. Lama-lama, tuan-tuan, kita rasa satu keseronokan jiwa kita. Bila mana kita baca Quran,
kita boleh faham sikit sebanyak ayat Quran dengan baik, kita dapat mentadabbur dengan baik, maka pada ketika itu kita akan dapat merasai nikmat yang tidak akan dapat dirasai oleh orang lain, sebagaimana yang disebut oleh Said Qutb dalam Muqaddimah fi Zilalil Quran. Said Qutb ni ada tafsir yang terkenal juga di bawah naungan Al-Quran, fi Zilalil Quran, dan menariknya kitab tafsir ini ada terjemahan dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Yusuf Zaki. Dia terjemahan dalam bahasa Melayu sebab dia nak terjemah susah, sebab kitab tafsir fi Zilal ni dia orang sastra, bahasa dia bahasa sastra. Bahasa sastra ni kalau setakat terjemah biasa dia tak menarik, dia kena bahasa sastra juga. Macam saya pernah terjemah Diwan Syafi'i. Diwan Syafi'i. Diwan Syafi'i ni puisi-puisi yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada qasidah dia, ada puisi dia. Ada sastra dia. Saya terjemah. Bila saya terjemah betul, rasa tak sedap terjemah betul ni kan. Makna dah kena lah, tapi dia nak kena ada rhythm dia. Dia nak kena ada irama bagi cantik tu sesuai dengan bahasa puisi, bahasa sastra tu. Kan? Jadi terpaksa minta pakar-pakar sastra ni betul dengan sikit ayat bagi nampak cantik sikit kan. Susah sebenarnya bahasa sastra ni. Fi Zilal Quran, bahasa dia bahasa sastra, dapat diterjemahkan dengan bahasa yang menarik juga, subhanallah. Dia dapat menghayati lagi apa yang disampaikan dengan lebih jelas, dengan lebih mendalam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu antara contoh yang ingin saya sebut, dan contoh yang lain boleh dapatkanlah buku ni lah, Analogi Quran ini, boleh tengok, boleh baca, boleh hayati banyak perkara-perkara yang berkaitan. Dan cerita bab Ramadan ni ada juga, umpama 1000 bulan ada. Umpama 1000 bulan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mana ibadat yang kita buat seumpama ibadat selama 1000 bulan. 1000 bulan maknanya berapa tahun? 83 tahun 3 bulan. Bila kita solat tarawih pada malam Al-Qadar, seumpama kita solat selama 3 tahun, selama 1000 bulan. Itu kenikmatan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ini, iaitu Lailatul Qadar. Jadi orang yang menghayatinya, orang ini tak akan meninggalkan peluang, melepaskan peluang untuk mendapatkan anugerah terindah yang Allah Ta'ala bagi dalam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat fikirnya, sebab apa Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah? Sebab ada kaitan dengan Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi bila malam Al-Qadar itu Lailatul Qadar, itu Quran turun, maka Lailatul Qadar Allah bagi kemuliaan dengan apa? Dengan pahala yang berganda 1000 bulan. Macam tu juga bulan Ramadan. Kita masih lagi berada bulan Ramadan, 12 Ramadan hari ini. Alhamdulillah. Sampai separuh dah ni. Kan? Dan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai kemuliaan, dengan rahmat, dengan barakah, dengan gandaan pahala, dengan macam-macam. Sebab apa? Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kerana bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Subhanallah. Bila kita hayati, rupa-rupanya kemuliaan Ramadan itu ada kaitan dengan Quran. Maka Ramadan dimuliakan oleh Allah kerana ada kaitan dengan Quran. Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah kerana ada kaitan dengan Quran. Dan kalau kita lihat lagi lebih mendalam sikit, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Perkataan anzalnahu itu maksudnya menurunkan sekaligus. Kalau turun sikit-sikit kat Nabi, Allah sebut nazzalnahu. Nazzalnahu itu turun sikit-sikit kepada Nabi. Tapi Quran kali pertama sebelum turun kat Nabi, dia turun dulu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turun macam mana? Turun sekaligus 30 juzuk, 114 surah. Lalu dalam surah Al-Qadar ni Allah sebut inna anzalnahu. Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Jadi ini merujuk kepada penurunan Quran peringkat pertama. Sebelum peringkat kedua, Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi SAW secara sikit-sikit sampai 23 tahun. Jadi yang menariknya tuan-tuan, kalau kita perhalusi lagi ialah apa? Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadar, Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, yang mana kita tahu Quran itu 30 juzuk, Quran itu 114 surah. Surah Al-Qadar, kalau kita bilang perkataan dia ada 30 perkataan.
Dan kalau kita bilang huruf dia ada 114 huruf. Subhanallah. 30 perkataan seolah mewakili 30 juzuk Quran. 114 huruf seolah mewakili 114 surah dalam Al-Quran. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi maknanya nikmat bila mana kita berdamping dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya rasa cukuplah kot sekadar itu masa yang diberikan kepada saya untuk saya bincangkan dengan sahabat-sahabat semua. Lepas ni mungkin kita dapat pergi terus pada persoalan perbincangan dan sebagainya lah. Mudah-mudahan sikit yang dibincang ini dapat manfaat dan mudah-mudahan ia dapat menghasilkan kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Saya kembalikan semula kepada saudari pengurusi majlis. Silakan. Jazakallah khairan Prof. Dr. Suki atas pencerahan ataupun perkongsian tadi yang sangat bermanfaat, masya-Allah. Tu doktor kupas dua tajuk kan, tu pun kita rasa macam memang tak puas lah kan, tak cukup rasanya dua tajuk kan. Jadi insya-Allah untuk kupasan lanjut dan sebagainya kita nak tahu tentang perumpamaan dalam Al-Quran ni, eloklah kita dapatkan buku doktor sendiri insya-Allah. Dan moga-moga membantu kita sebab nanti bukan masa Ramadan sahaja kita akan tadabbur kan, sepanjang tahun, sepanjang hayat kita akan tadabbur Al-Quran. Jadi apabila kita dapatkan buku ni insya-Allah membantulah selepas ni kan, masa Syawal dan bulan-bulan seterusnya yang kita akan bersama-sama dengan Al-Quran insya-Allah. Saya tunggu juga soalan-soalan daripada penonton ataupun peserta yang sedang ikuti di live Facebook. Mungkin ada yang sedang menulis soalan, kita berikan masa insya-Allah. Tapi ada yang beri soalan awal lagi untuk saya, Prof, kepada saya hari itu sebelum sesi lagi sebab dia tak dapat hadir. Jadi mungkin saya boleh utarakanlah kepada Prof sebelum kita tunggu soalan-soalan di Facebook insya-Allah. Ada yang tanya tentang nak tanya kenapa Allah bagi perumpamaan banjir yang membawa buih yang terapung. Okay. Dalam surah 13 ayat 17. Dia kata saya pernah mengalami banjir. Saya yang pernah mengalami banjir pun tak perasan banjir ada buih yang terapung. Bagaimana pula dengan orang Arab pada masa itu yang jarang mengalami banjir faham perumpamaan tersebut, dia kata. Baik. Saya pun tengah cari ayatnya. Cuba tengok ayat Al-Quran tersebut. Kita boleh sama sekali. Yalah. Kalau orang hafal Quran senanglah, dia boleh terus ingat ayat ayat apa? Surah 13. Surah 13. Itu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd tu ayat 17. Zabadar Rabi'ah rasanya. Ayat 17 Allah Ta'ala sebut, kita tengok Al-Quran ya. Ayat 17. Okey, saya jumpa ni. Anzala minas syama'i ma'an fasalat awdiyah biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Itu maksudnya. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Allah Ta'ala sebut anzala minas sama. Anzala minas sama ma'a. Allah Ta'ala turunkan air daripada langit, air hujan, lalu memajiri fasalat audiyah biqadariha, memajiri tanah-tanah lembah dengan air itu menurut kadar yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai faedah makhluknya. Kemudian banjir itu ataupun air itu yang disebut sebagai fahtamala sailu zabadan rabiya. Kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Jadi itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kita mengetahui maksud dia, pertama sekali kita mesti juga kita merujuk kepada tafsir sebenarnya. Kita tak boleh juga kalau kita nak sebab nak faham ni, nak tadabbur Quran ni, nak tadabbur Quran kita kena memahaminya terlebih dahulu.
barulah kita boleh mentadaburnya. Kalau kita tak faham isi maksud yang sebenarnya, maka pada ketika itu memang kita tak boleh nak mentadabur. Sebab itu asas tadabbur itu, tadabbara ya tadabbaru itu, dia adalah merujuk kepada kita mengambil iktibar daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak ambil iktibar itu mesti dia bermula dengan kepahaman daripada apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, cuba kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Taala ini menurut apa yang disebut oleh Ibnu Kathir. Ibnu Kathir menyatakan bahawa dalam ayat ini Allah Taala sebut tentang beberapa perkara. Jadi ada isyarat yang Allah nak nyatakan, iaitu dia kaitkan dengan satu perumpamaan itu, perumpamaan yang melibatkan hati manusia. Itu kata Ibn Kathir, kan? Sebab tu dia kata bila mana air itu dia mengalir memenuhi lembah-lembah, maka di situ isyarah ila al-qulub wa tafawutiha. Dia merujuk kepada hati manusia yang menerima hidayah, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ambil banyak hidayah tersebut, ambil ilmu. Sebab dalam hadis Nabi juga, kalau kita kaitkan juga perumpamaan hadis Nabi ada bawa menyatakan perumpamaan hidayah ilmu Allah Taala itu umpama air hujan yang turun. Itulah hadis. Mana dia boleh menguatkan lagi apa yang disebut dalam ayat ini. Yang Nabi mengumpamakan pula yang tanah-tanah yang menerima air hujan itu ada 3 jenis tanah. Ini kalau dalam konteks analogi lah. Satu, tanah yang subur. Tanah yang subur ni, air itu masuk, dia menyerap, perak, dia menghasilkan tumbuh-tumbuhan dengan begitu mudah. Rumput ke, nak tanam pokok, senang. Kategori pertama. Kategori kedua kata Nabi, dia ada tanah yang jenis keras. Dia boleh menampung air, tetapi dia tak serap. Nak tanam pokok tak boleh. Tapi boleh ambil. Air itu boleh ambil sebagai satu manfaat kepada kita. Okay, 2. Yang ketiga, tanah yang kering kontang. Kering kontang ni apa? Bila air hujan turun, perak. Apa pun tak boleh. Serap pun tak boleh. Takung pun tak boleh. Melekat tak boleh. Apa pun tak boleh. Ini satu perumpamaan. Ada kaitan dengan apa yang Allah sebut ni. Ini saya sebut apa yang dianalogikan oleh Nabi SAW. Jadi, begitulah manusia. Bila mana manusia menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada pelbagai jenis. Ada orang yang ambil banyak. Dia seumpama tanah yang subur tadi. Serap air, ambil air, rahmat Allah Ta'ala ni, hidayah Allah ni. Dan dia dapat memberi manfaat pada orang lain dengan tumbuhan subur, tumbuh di atas dia. Satu. Yang kedua, golongan yang dia ambil hidayah Allah, tapi bukan untuk diri dia. Dia macam apa tanah yang keras tadi, dia menakung air. Orang lain boleh ambil manfaat, dia tak ambil manfaat. Orang yang tak beramal dengan ilmu dia. Dia ada ilmu, tapi dia tak beramal. Rugi dah. Rugi. Orang lain dapat manfaat. Dia umpama lilin yang membakar diri dia untuk menerangi orang lain, tapi dia sendiri terbakar. Sebab apa? Sebab dia tak ambil manfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tak ambil manfaat langsung. Ni habis ya. Ini kering kontang, ni tak orang kata tak guna sebit lah. Dan apa kaitan dengan ayat dalam surah Ar-Ra'd tadi? Saya nak kaitkan dengan apa yang disebut Ibn Kathir. Ibn Kathir dia menafsirkan, dia kata bahawa air itu sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diisyarah, wahwa isyaratun. Bermakna dia ada isyarat untuk kita berfikir. Kan? Isyarat kepada al-qulub, bagaimana bentuk-bentuk hati ini berbeza. Ada yang yasa'u ilman kathira, yang dia nak terima ilmu yang banyak. Wa minha ma la yatasa' li kathir min al-ulum bal yudhiqu anha. Ada yang tak mau terima. Bahkan dia jadi sempit. Sempit. Dia tak nak terima. Dia macam buih. Macam buih je. Dia ada tak perap hilang. Nampak tak? Kan? Dia tak tahan lama.
Dia tak tahan lama. Tapi kalaulah air tadi, dia pergi ke wadi-wadi lembah tu tahan lama, dapat manfaat. Tapi air yang membanjiri, jadi buih. Kejap hilang. Mana ada manusia yang hatinya begitu, yang dia tidak mahu ambil manfaat. Dan inilah kalau kita nak kaitkan lagi, nak faham lagi konsep itu, Nabi SAW dah pun memberikan perumpamaan juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, umat Islam, kamu akan dikerumuni oleh musuh kamu. Seolah-olah kamu mengurumuni makanan nak makan. Dia pun rakus nak faham umat Islam orang beriman ni. Musuh nak faham, nak menangkap, nak menerkap. Sahabat terkejut. Sahabat kata, adakah umat Islam waktu tu sikit? Sebab sahabat ni dia fikir zaman dia sikit-sikit boleh menang, kan? Dengan golongan kufar. Tapi Nabi kata, kufar akan menerkam begitu saja umat Islam di akhir zaman. Terlalu sikit sangat ke? Nabi kata, tak. Bahkan ramai. Tapi ramai itu macam buih. Ini juga ada perumpamaan buih. Macam buih. Maknanya banyak saja nampak buih perak. Tetapi tak lagi manfaat. Dia akan hilang saja. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sebab kena penyakit wahan. Bila kena penyakit wahan ni apa ya? Penyakit wahan ni apa? Kita translate sebagai penyakit lemah. Penyakit lemah. Sahabat tanya, mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian. Jadi kita lihat itu analogi yang disampaikan. Jadi kita nak faham tu pertama sekali, jangan kita terus ambil secara literal. Ini cukup bahaya. Saya sendiri tak berani. Kalau saya berhadapan dengan ayat Quran, pertama sekali saya akan rujuk tafsir dulu. Sebab kita bukan reti. Kan? Kita tak tahu. Tambah tengok terjemahan saja. Tak boleh. Maka kita kena rujuk tafsir, kita kena belajar. Oleh kita akan nampak bagaimana maksud-maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita dapat menghayati apa yang disampaikan oleh Allah Taala itu untuk menjadi satu panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Sebab itu setiap rumah kalau boleh kena ada lah untuk mentadabbur ayat Quran ni, pokoknya kita kena ada kitab tafsir, mana-mana tafsir pun tak apa. Kalau tak tahu tafsir yang bahasa Arab, yang bahasa Melayu pun banyak juga, kan? Jadi itulah keadaan dia, itulah lebih kuranglah setakat secara ringkas yang kita nampak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan juga daripada ayat ini yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi. Allah bagi perumpamaan nak membezakan yang hak dan batil. Yang mana yang batil itu umpama buih yang dia akan hancur. Itu juga satu tafsiran yang disebut oleh dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Allah nak datangkan perumpamaan hak dan batil. Yang air yang tadi pergi ke lembah tadi yang hak. Air buih ni macam batil. Hak dan batil ni dia akan bertemu sampai bila-bila. Dan kemenangan tetap kepada hak. Allah akan bagi kemenangan. Tak dunia di akhirat. Tetapi innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu sampai masa dia akan dihancurkan oleh Allah Taala. Maka jangan jadi macam buih lah. Jangan jadi buih. So tengok buih tu ambil pengajaran apa intibarat. Tengok banjir. Ni sahabat kita yang tanya tu tengok banjir kan. Bila tengok banjir buih tu ambil pengajaran. Buih tu bagaimana? Buih kerak-kerak banyak kan. Tu hilang. Apa? Hilang. Adakah kita macam tu juga? Jadi maknanya kita nak lihat itu dengan pandangan kita kata nak ambil pengiktibaran. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Jazakallah khairan Prof untuk penjelasan tadi. Ada lagi soalan Prof kita nak raikan ke? Atau macam mana? Ya, boleh. InsyaAllah. Ada soalan saya sebagai ibu bapa, bagaimana kita boleh gunakan analogi alami untuk fahamkan anak yang sedang membesar 4 hingga 5 tahun macam tu tentang konsep yang ada dalam Al-Quran ni. Contoh macam kita nak jelaskan tentang nama, sifat Allah melalui ciptaan dia dan sebagainya.
Dalam Al-Quran, terima kasih kepada yang bertanya. Al-Quran ni banyak ayat-ayat berkaitan dengan kauniat. Ayat berkaitan dengan Allah Ta'ala sebut tentang makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kauniat ni mana? Bumi, matahari, bulan, siang, malam. Untuk apa? Untuk manusia berfikir. Kalau sebut tentang benda-benda yang tak nampak, dia payah nak faham kan? So Allah buat analogi, buat perbandingan, perumpamaan dengan benda-benda yang kita dapat rasa, yang kita dapat tengok, yang kita dapat memahaminya. Maka dengan sebab itulah analogi itu penting. Dia mendekatkan kepada kita, pada pemikiran kita, sesuatu yang disampaikan itu. Jadi kita lebih faham tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak Allah Ta'ala sebut tentang alam ini. Jadi, untuk budak-budak ni, mungkin budak kecil ni, kita ajar dia apa yang mereka dapat lihat. وَتَرَى الْجِبَالِ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Kamu tengok bukit bukau, kau nampak tak bergerak. Betul ya? Kita nampak tak bergerak kan? Tapi Allah Ta'ala kata, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Sedangkan dia bergerak, seumpama bergeraknya awan. Kita ajar budak-budak. Budak-budak ni kan ke sekolah dia akan belajar lah. Sikit-sikit dia akan belajar. Awan ni bergerak macam mana? Awan dia tak bergerak dengan sendiri dia. Awan dia bergerak dengan tiupan angin. Kan? Dia tak bergerak sendiri. Tiupan angin bergerakkan dia. Okey. Begitu juga bukit bukau tu dia tak bergerak sendiri. Sebab tu kita nampak dia statik je. Tapi dia bergerak. Pasal apa dia bergerak? Barulah kita dapat tahu lah bumi rupanya bergerak. Bumi bergerak. Cuma dia besar. Kita tak rasa. Macam kapal besar. Kalau duduk kapal besar kita tak rasa sangat pergerakan dia. Kapal kecil kita rasa lah. Bumi lagi besar tak rasa. Tapi dia bergerak. Kan? Jadi maknanya dengan melihat kepada benda-benda yang kita boleh kaji, yang boleh kita lihat, dia memberi makna yang mendalam. Jadi kita beritahu anak kita, cuba tengok ya Quran dah cerita lama dah benda ni. Sudah tentu dia terkejut. Allah. Kan? Quran boleh cerita dah semua benda ni. Menunjukkan apa yang kita belajar pada hari ini, yang orang berbangga-bangga pada hari ini, semuanya Allah dah beritahu dah. Jadi maknanya begitu. Jadi kita latih dia berfikir untuk melihat sesuatu itu dengan pandangan Rabbani. Sebab itu, ayat yang pertama yang Allah turunkan, Iqra' itu. Cuba kita lihat, bukan sekadar Iqra' ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Bukan dekat baca saja. Baca yang membawa kita untuk beriman kepada Allah itu sebenarnya. Sebab tu kalau orang baca saja kaji tak ke mana? Ke laut. Maknanya dia tak beriman pada Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Tak cari kebenaran. Maka sia-sia je. Sebab itu pembelajaran kita mestilah ditujukan kepada kita nak menghasilkan anak kita yang disentiasa dalam hati dia tu rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tunjuk segala ciptaan alam ciptaan Allah, siang malam dan sebagainya. Semua tu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Moga-moga dia rasa benda tu. Membesar dalam keadaan dia merasai kebesaran dan keagungan Allah. Nikmat yang Allah bagi yang sangat-sangat banyak kepada kita yang tidak terhitung. Wa in ta'udu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah tak terhitung, sangat banyak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk soalan tadi tu mungkin saya boleh tambah juga sebab saya pun seorang ibu juga, ada anak 4 tahun kan. Apa yang saya buat adalah mungkin sebab anak-anak ni dia kanak-kanak dia suka binatang kan. Dia suka kan tengok labah-labah, lebah, dia suka tengok semut, dia suka tengok macam-macam lah kan. Jadi kita boleh selitkan kalau kita jumpa, sebagai contoh jumpalah ankabut dekat rumah kan, dekat labah-labah dekat rumah tu. So kita selitkan sikit, dalam Al-Quran ada surah tentang ankabut, tentang labah-labah kan. So mungkin kita boleh buat craft dengan dia, buat craft spider kan, macam tu. So macam dia boleh jadi pembelajaran yang interaktif secara tak langsung lah pada anak-anak. Contohnya macam An-Nahl kan, tentang bee ataupun tentang lebah kan, mungkin kita boleh buat lukisan dengan dia dan sebagainya lah. So secara tidak langsung lah, jadi anak-anak boleh kenal dan sebagainya lah, insyaAllah. Dan juga kita boleh praktikan apa yang Prof share tadi, insyaAllah. Dan saya rasa last quote soalan daripada Puan Ainul. Ustaz boleh jelaskan tak tentang ada berlakunya kemarau panjang selepas berlakunya wabak? Tapi dia kata dia tak ingat ayat mana, dia kata. Baik, terima kasih. Ia tidak ada kaitan dengan ayat Quran. Dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Analogi Quran ni. Satu lagi saya juga ada menulis tentang analogi Nabawi.
Tak cukup kalau kita nak faham kan Quran saja, Quran dan hadis Nabi. Jadi sebab hadis ni membincangkan bab kemarau panjang ni adalah hadis sebenarnya. Tetapi dia merujuk kepada waktu-waktu yang sebelum kemunculan Dajjal. Dan wabak itu sebenarnya wabak kalau ikutlah hadis memang dia akan berlaku dari semasa ke semasa. Tak semestinya wabak COVID-19 ni terus dengan kemarau panjang itu, tidak. Sebab wabak-wabak berlaku setiap masa, setiap ketika. Daripada zaman dulu lagi berlaku wabak ni. Namun begitu, sebelum kedatangan Dajjal memang ada 3 tahun kemarau yang panjang. Tahun yang pertama, 1/3 air tak turun. Air hujan. Kan? Tahun yang kedua, 2/3 tak ada. Tahun yang ketiga, langsung tak ada. Kering kontang. Bayangkan pada waktu itu, manusia berada dalam keadaan kebuluran, kelaparan, tumbuhan tak ada, haiwan mati. Waktu itu Dajjal akan datang. Jadi Dajjal menawarkan, dalam hadis sebut, dia bawa segunung roti. Roti ni merujuk kepada makanan lah. Mungkin nasi biryani ke, atau apa-apa makanan kan. Dia akan bawa. Jadi orang yang kena kelaparan mudah terikut dengan Dajjal kalau dia tidak mempunyai akidah yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, ini termasuk hadis-hadis akhir zaman. Peristiwa akhir zaman. Tapi peristiwa akhir zaman ni bukan untuk kita beramal, tapi untuk kita beramal. Ni kadang-kadang masalah kesilapan yang berlaku. Orang suka buat ramalan. Oh ni dah kemarau tu dah start. Oh Dajjal dah ready nak keluar. Daripada beberapa tahun lepas saya dengar orang duk cerita. Oh dia kata tahun ini kemarau yang pertama, tahun lepas yang kedua. Tak ada pun. Dia suka meramal. Tak perlu meramal. Kita perlu beramal. Itu yang paling penting sekali. Sebab kita baca hadis-hadis akhir zaman untuk menguatkan akidah kita, sentiasa kita buat persiapan dan persediaan untuk kita menghadapi hari yang akhirat yang kita dibangkitkan selama-lamanya. Jadi maknanya kesilapan hari ini adalah orang dia suka sangat beramal. Sampai ada orang ramal kiamat pun ada. Lagi beberapa tahun akan berlaku kiamat. Ramal Mahdi pun ada. Ramal macam-macam. Ini tak perlu. Tolak tepi. Banyakkan amalan. Itu sebenarnya dalam menghadapi isu-isu akhir zaman. Itu topik yang menarik juga. Tapi mungkin ada kesempatan yang lain kita boleh bincang dalam konteks Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Fitnah akhir zaman ataupun peristiwa akhir zaman dalam konteks Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau ada kesempatan akan datang, mungkin Mutiara Tadabbur boleh anjurkan juga program-program yang sama itu, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah, Prof, insyaAllah. Jazakallah khairan Prof Madya, Dr. Syuki atas perkongsian tadi. Rasa sejam berlalu tu rasa macam sekejap saja kan. Rasa macam beberapa minit dah kan. Tak puas mendengar perkongsian daripada Prof tentang perumpamaan dalam Al-Quran ni, yang mana sangat banyak perumpamaan yang kita boleh ambil. Dan antara perumpamaan lain tentang lebah, madu kan, tentang labah-labah, tentang anjing yang terjela lidahnya pun menarik, Masya Allah. Saya pernah dengar yang Prof kongsikan pada tahun lepas rasanya di Tadabbur Center, Masya Allah. So itu pun menarik untuk kita kaji dan sebagainya. So jadi kami pihak My Tadabbur Time mengucapkan terima kasih kepada Prof atas perkongsian tadi. Dan ini adalah sesi ketiga My Tadabbur Time. InsyaAllah ada lagi sekitar 6 sesi lagi sebab kita susun ada 9 sesi semuanya. Dan insyaAllah akan bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman tentang surah Ar-Ra'du, insyaAllah, ibrah surah Ar-Ra'du. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang setia sehingga ke akhir rancangan. Alhamdulillah ada sekitar 100 lebih yang menonton tadi, Masya Allah. Dan ramai juga yang WhatsApp saya, Ustazah saya minta maaf tak dapat nak join, saya akan tengok rakaman sebab ramai yang bekerja juga hari ni kan, hari bekerja. So insyaAllah kita akan manfaatkan apa yang Prof kongsikan tadi, insyaAllah. Dan jangan lupa boleh dapatkan buku Analogi Qurani. Admin pun dah ada share nombor telefon di situ dan bagaimana untuk membeli buku ni. Buat pengetahuan semualah, sebelum ni kami buka sekitar 14 buah buku dan sold out 14 buah tu. Jadi kami restock lagi sekitar 30 buah buku. Jadi harapnya masing-masing boleh berlumba-lumba sebab ada 30 stok. InsyaAllah kalau
ada lagi permintaan mungkin kami akan restock kemudian, tapi akan lambat sikitlah dapat buku tersebut. Kan yang restock 30 ni insya-Allah kami akan sampai esok dan insya-Allah selepas kami akan post dan kami akan update lah kepada pembeli semua insya-Allah. Dan tadi pun Prof ada sebut tentang buku analogi Nabawi kan. So ada juga kami ada juga jual buku tersebut. Nanti kalau nak dapatkan sekali secara combo pun boleh insya-Allah, nanti hubungi je nombor yang tertera kan insya-Allah. Jadi sekian saja daripada kami, Mutiara Tadabbur. Kami mohon maaf Prof atas kekhilafan, atas kekurangan sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Terima kasih, semoga Allah berkati Prof kerana banyak berkongsi dengan kami, dan tulisan-tulisan Prof pun sangat memaknai jiwa kami lah insya-Allah untuk kami tadabbur, lebih lagi tadabbur pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi kita tutup dulu majlis kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. Jazakallah khairan Prof. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf.